Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya telah pun kita pilih di ruang bicara ini, dan kita akan berbicara bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Hala 7 JKDM ataupun Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia, Datuk Abdul Latif Abdul Kadir, iaitu Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kami di ruang bicara ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk kerana telah pun dilantik sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Jadi tahniah Datuk ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik dan soalan ini selalu saya lontarkanlah kepada mereka yang baru saja memegang jawatan, terutamanya macam Datuk yang dilantik sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Jadi tentunya ini satu tugas dan tanggungjawab yang begitu mencabar sekali bagi Datuk dan rakan-rakan. Jadi apakah visi dan juga misi Datuk apabila dilantik sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia, Datuk? Terima kasih Saudara Syarkawi. Bila menyebut tentang visi dan misi ni, ya, saya akan meneruskan apa misi dan visi yang telah ditetapkan sebelum ni. Cuma kemungkinan perbezaan dari segi pendekatan, di mana saya lebih menumpukan kepada operational, gaya yang operational ataupun operational style, dengan lebih kerap turun ke padang, dan meninjau, sentiasa meninjau kerja-kerja di lapangan bagi memastikan visi dan misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia dapat dicapai dengan sempurna. Dan bila Datuk sentuh tentang perbezaan ataupun pendekatan, ini pun sesuatu yang menarik juga lah. Perbezaan mungkin dalam senario yang berbeza sekarang ini, dan pendekatan juga harus berbeza. Bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 misalnya, saya kira inilah satu cabaran yang cukup hebat kepada Datuk dan rakan-rakan di JKDM sendiri. Jadi pendekatan bagaimana yang akan dilakukan, yang telah dilakukan oleh Datuk dan rakan-rakan apabila pandemik COVID-19 melanda negara? Seperti sedia maklum bahawa kita telah mula mengalami pandemik COVID-19 ini daripada awal tahun lagi sebenarnya. Cuma mulai 18 Mac 2020 kerajaan telah mengisytiharkan lockdown. So bila lockdown bermakna semua pejabat kerajaan ditutup dan hanya beroperasi bagi jawatan-jawatan yang kritikal saja, terutamanya dari segi keselamatan, dari segi pencukaian dan juga kesihatan. Dan Kastam tidak terlepas daripada tanggungjawab untuk melaksanakan tugas ini semasa lockdown. Dan kita kena terus menjalankan fungsi kita sebagai pemungut hasil negara, sebagai pemberi fasilitasi kepada bidang perniagaan, dan juga membanteras segala gejala penyeludupan. Jadi bila dengan adanya pengisytiharan lockdown ini, tanggungjawab pihak Jabatan Kastam menjadi lebih tinggi dan lebih bermakna, kerana kita terpaksa menjaga pintu sempadan kita, jajaran pantai dan juga pintu-pintu sempadan daripada aktiviti-aktiviti penyeludupan. Kerana penyeludupan dia tidak akan berhenti pada masa apa pun. Ya, betul. Dan kita khawatir kerana apabila kerajaan mengisytiharkan lockdown, mereka mengambil kesempatan di atas situasi ini untuk menyeludup barang-barang larangan, terutamanya komoditi rokok dan minuman keras. Okey, bila kita cakap tentang lockdown tu, kita cakap tentang perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan disebabkan oleh COVID-19 ini. Apakah dari segi ini pun sesuatu yang menarik jugalah, daripada target kutipan hasil itu, apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan yang mungkin agak
serius juga bila kita cakap tentang kutipan hasil dari Kasta Malaysia. Secara purata kutipan hasil Kasta Malaysia berada di sekitar 40 bilion setahun. Lebih kurang gitulah, tapi dia tidak kurang daripada 40 bilion. Jadi dalam tahun 2020 memang kita target along that line. Tapi dengan terlaksananya langkah lockdown ini, sudah pasti dia boleh menjejaskan prestasi kutipan hasil. Tetapi yang kita lebih tumpukan dalam keadaan yang seperti ini, tidaklah untuk memastikan kutipan hasil sentiasa berada di paras yang kita dah target. Kita ada KPI dan sebagainya. Yang kita tumpukan semasa kita lockdown ini, total lockdown terutamanya, ialah menutup ketirisan hasil. Jadi menutup ketirisan hasil ni dalam bentuk smuggling dan juga penipuan secara fraud. So kita mempertingkatkan kawalan kita, khususnya pegawai-pegawai ataupun anggota di bahagian penguasaan, dan walaupun mereka tidak berkhidmat secara 100% kekuatan 100% kerana dasar kerajaan yang membenarkan hanya 10 ke 30%. Kita gemblengkan tenaga yang sedia ada ini, dan alhamdulillah kita telah mencapai banyak kes yang sebenarnya semasa lockdown ni. Terutamanya apabila lockdown dibuka sedikit kepada bersyarat, makin banyak, dan pada hari ini nampaknya makin banyak kes-kes yang kita peroleh. Tak kira lah dari segi rokok dan minuman keras, dadah juga nampaknya menunjukkan tangkapan yang meningkat. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang bermain di luar sana, Tok, ya. Ada ini mungkin satu persepsi ataupun tuduhan liar yang dilemparkan. Berleluasanya berlaku kes-kes penyeludupan, dikatakan bahawa ianya mungkin juga melibatkan orang-orang dalam lah. Artinya ada kekitangan pihak mungkin kastam dan sebagainya yang turut terlibat di sebalik ataupun bermain peranan mereka dalam membantu mereka yang melakukan aktiviti penyeludupan ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan seperti ini, ataupun tuduhan seperti ini? Tidak dapat nak mengatakan totally betul dan totally tidak betul. Tetapi sebagai ketua jabatan, saya sentiasa mengingatkan kepada anggota kami lah, supaya sama sekali tidak melibatkan diri dalam aktiviti sedemikian. Kerana ia bukan saja mencemarkan imej jabatan, tetapi juga mendatangkan mudarat kepada negara. Contohnya, kalau anggota sendiri yang bersubahat dalam penyelundupan dadah, bayangkan kalau saudara Syakawi lihat statement kita di Sabah hari ini, kita berjaya merampas dadah dalam bentuk luggage yang bernilai lebih kurang 2 million. Ini dilakukan secara dalaman. Dalam PC saya sebulan yang lepas, Kastam berjaya merampas dadah sebanyak 2.5 tan yang bernilai lebih kurang 100 juta. Itu saya katakan pada awal tadi. Walaupun masih dalam zaman PKP ni ataupun MCO, aktiviti ini tetap berjalan, dan mereka akan mengambil kesempatan di mana juga ada berlaku kelompongan kawalan. Kalau tidak, tak akan berlaku perkara macam ni. Ada juga pandangan yang mengatakan, Tok, ya, bila kita sentuh tentang penyeludupan dadah terutamanya lah, dikatakan bahawa negara kita ini seolah-olah dijadikan sebagai hub untuk penyeludupan dadah ini sebelum dibawa ke negara-negara lain. Apakah itu betul, Tok? Saya tidak boleh mengatakan itu sesuatu yang betul, kerana kalau dikatakan hub, kita tak tahu apakah ukuran hub itu sendiri. Adakah diukur dari segi jumlah kes, adakah diukur dari segi kuantiti dadah itself, ataupun value dadah itself. Tetapi saya tidak menafikan, lately ni memang kita dapat memperoleh kes-kes dadah yang besar nilainya. Kalau 2.5 tan tu kandungannya ialah satu kontena 40 kaki. Dadah itu diikrarkan sebagai minuman susu kambing dan juga susu unta, dalam bentuk 3-in-1. Dalam bentuk 3-in-1. So kalau kita katakan sebagai negara kita ni bersih dari dadah, memang tak betul lah. Nak katakan hub tu saya tak pastilah, sebab saya tak pasti berapa orang kata benchmark ataupun
Kayu kuantiti kayu ukur yang boleh masuk sebagai orang kata sebagai hub ataupun sebagai transit center dan sebagainya. Tapi saya tak nafikan aktiviti ini memang ada. Bila kita sentuh tentang soal ini tu, kadang-kadang ramai juga yang ingin mengetahui lah bagaimana modus operandi yang digunakan oleh penyelundup ini sehingga mereka boleh membawa masuk dadah itu ke negara kita. Apa modus operandi yang mereka gunakan? Okey. Pertamanya mereka menggunakan dokumen palsu. Okey. Kalau dalam bentuk high volume tu, macam saya katakan tadi, dalam bentuk kontena melalui pelabuhan, pastinya mereka menggunakan dokumen palsu, pengikraran palsu. Jadi seperti saya kata tadi, diikrarkan sebagai susu kambing, susu unta untuk mengkaburi mata pihak penguasaan. Memang betul lah. Tengok pada mata kasar betul, tapi kandungannya ialah metafetamin. So berhati-hati sikit lah. And then yang jadi satu kekeliruan yang mereka rasa kita tidak dapat mengesan mereka dengan mudah kerana daripada siasatan awal kita mendapati yang sebenarnya produk itu produk dari Malaysia. Susu itu dari Malaysia. Dia eksport ke satu negara. Dan kemudian bawa masuk balik. After 3 month, 4 month dibawa masuk balik dengan alasan reject item. Okey. So oleh kerana barang-barang ni memang produk Malaysia, reject item ni adalah satu kebiasaan lah. Kalau katakanlah mengeksport 100 kartun, direjectkan 20 kartun sebab kuantiti, sebab kualiti dan sebagainya. Itu memang satu perkara biasa. So tahap kecurigaan pihak penguasaan rendah lah. Tapi oleh kerana kita membuat penilaian risiko dan juga aktiviti risikan yang lebih tara, kita berjaya mengesan kes ini. Dan yang sebenarnya mengikut rekod kita, memang MO ni telah berlaku 2-3 bulan sebelum tu. Jadi yang ni dia terkena lah. Kalau kita lihat dari aspek geografi lah, kedudukan negara kita, sempadan negara kita dengan sempadan negara-negara lain, terutamanya yang berdekatan dengan kita lah. Apakah Datuk melihat itu juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya, cukup sukar sebenarnya dalam usaha untuk menyekat 100% penyelundupan barangan-barangan larangan ke negara kita tu? Itu memang satu hakikat lah. Kedudukan geografi kita memang memberi satu advantage dalam pengedaran apa saja, baik dari segi legitimate business ataupun illegitimate business. So kumpulan ini mengambil kesempatan. And then dari segi dasar-dasar kerajaan juga menggalakkan sistem transit barangan, sistem zon bebas yang tiada bercukai, dikecualikan cukai bagi tujuan untuk transit ke negara-negara lain. Mereka mengambil kesempatan ini. Sebab itu saya selalu katakan bahawa pihak kastam mengalami kekangan. Kekangan dari segi misi mereka ialah untuk mengutip cukai, dalam masa yang sama memberi fasilitasi, dan dalam masa yang sama untuk menguatkuasakan perundangan. Jadi kalau kita tidak memberi fasilitasi yang terbaik kepada pihak pedagang, negara kita tidak akan dapat berstanding dengan negara-negara jiran kita. Jadi kita beri fasilitasi, dan dalam masa yang sama mereka menyalahgunakan fasilitasi ini dengan perbuatan-perbuatan yang seperti saya katakan tadi. Memang cabaran kita tu. Satu lagi cabaran juga yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan penonton, Datuk, ya. Mungkin ramai yang tidak menyedari, tak tahulah sama ada Datuk ada facts and figures tentang isu ini, kehilangan dan juga kerugian kepada negara sekiranya aktiviti ini dibiarkan berterusan tu ataupun tidak dikawal dengan begitu ketat. Kalau kita lihat dari segi ketirisan lah, ketirisan hasil, dikatakan ketirisan hasil. Dari segi market survey lah, tapi tak dapat disahkan lah. Negara kehilangan antara 8 ke 10 bilion ringgit setahun, dikatakan. Walaupun angka ini tidak dapat disahkan secara sistematik, secara ilmiah, tetapi kita terima ini sebagai satu cabaran untuk kita, bagaimana untuk merapatkan jurang ketirisan hasil tersebut. Dan di mana-mana negara pun yang sebenarnya memang berlaku ketirisan hasil, cuma persentage dia saja yang berbeza-beza. Jadi dalam konteks ini kita tidak bekerja in silo. Kita telah ada satu task force pun yang dinamakan Multi Agency Task Force, yang diilhamkan oleh YB Menteri Kewangan kita, di mana kita duduk semeja dengan semua agensi-agensi penguasaan yang lain
dengan matlamat yang sama untuk membanteras penyeludupan. Jadi kita share information, kita share manpower, kita share intelijen dengan agensi lain dan menjadikan dia menjadi lebih mantap. InsyaAllah. Okey Tok, kita akan berehat buat seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dua panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang. Assalamualaikum Tuan. Halo Ridwan. Ya, Waalaikumsalam ya Cik Kawi dan ahli panel yang berbahagia Datuk. Ya. Soalan saya pertama nak ibas peningkatan ekonominya, iaitu cukai jualan kereta tempatan dan import. Iaitu mengenai cukai jalan kereta telah dihapuskan seperti mana diumumkan bagi kereta tempatan 100%. Okey. Mana telah import 50%. Ya. Namun penurunannya hanya 1,000 hingga 3,000 lah. Adakah gimmick saja? Mohon penjelasan dalam hal ini. Okey. Kemudian melalui pelebuhan bebas cukai di Pulau Pinang. FTZ bagi Pulau Pinang adakah akan dikembalikan supaya pulau ini menjadi tarikan pancung seperti dahulu kita tahun 1980-an. Okey. Kemudian pencegahan dadah antara polis dan Gastama. Tidakkah berlaku pertindihan tugas pencegahan dadah antara polis dan Gastam? Okey. Kemudian menaiki perkumpulan Gastama. Kita dengar dulu Gastam akan dikoprakkan. Ya. Adakah untuk imej dan warga kerja Gastam? Okey. Mohon penjelasan dalam hal ini. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Dari persoalan-persoalan yang menarik juga yang akan kita kongsikan bersama dengan berbahagia Datuk Abdul Latif. Baik, kita ambil seorang lagi pemanggil yang ada di talian kita, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Cik Sarkawi Saya. dan juga Dato'. Ini ada dua perkara lah. Difahamkan tangkapan penyeludupan ni di sepadan selalunya di laluan tikus. Dan kini laluan dikenal pasti dan dikawal rapi. Okey. Bukan mudah untuk memantau kerana sempadan kita amat luas. Memang betul tu. Ya. Soalan saya, adakah selepas tamat COVID-19 ni Jabatan Custom, Polis, Askar dan Immigration masih kawal ketat lagi atau sebaliknya? Okey. Sepadan Thailand masih longgar lah Datuk. Dan tak bolehkah dibina tembok yang tinggi bagaimana di Jerman tu dulu? Dan lagi satu, benarkah jika orang awam yang memberikan maklumat tentang penyeludupan akan diberi ganjaran tertentu? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi semakin menarik sebenarnya persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Lebih menarik kalau anda juga mungkin ada pandangan dan soalan yang ingin anda kemukakan. Jadi jangan lupa dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 0320594624, 0320594625. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi cakap tentang hala tuju JKDM dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Persoalan-persoalan menarik dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini, Datuk ya. Tadi Ridwan dari Pulau Pinang. Kita jawab dulu persoalan yang dibangkitkan. Pertama ialah tentang cukai jualan kereta yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Tapi bila dia tengok tak banyak pun yang yang mendapat faedah, mungkin dalam RM1,000 sehingga ke RM3,000 saja. Komen sikit tak? Terima kasih Saudara Syakawi. Ya. Saya berminat dengan soalan Cik Ridwan ni. Pada Pulau Pinang menunjukkan Cik Ridwan ni betul-betul prihatin lah dengan sistem percukaian kita. Memang betul bahawa kerajaan telah memberi pengecualian cukai 100% ke atas penjualan kenderaan penumpang tempatan, ke atas cukai jualan 10%. Maknanya 10% write off. Dan seperti mana kata saudara Rizwan tadi, cuma dapat 1,000 je. Itu terpulang pada harga kereta lah. Semakin mahal kereta, semakin besar lah cukai dia, dan semakin banyaklah dapat menikmati pengurangan cukai tersebut. Jadi beli kereta yang lebih mahal lah kot. Tapi bagi kereta yang diimport ataupun completely build up, import cuma diberi pengecualian 50%. Dan syaratnya ialah mesti diimport oleh pekemar. Kalau pengimport lain, kita
kerajaan tak benarkan. Oh, yang 50% potongan cukai itu. Potongan cukai 50%. Bermaknanya secara matematiknya 5% sajalah out of 10%. So yang ni kedua-dua ni diberi insentif ini sehingga bermula pada 1 Julai sehingga 30 September 2020. Bukan itu saja yang kerajaan bagi dalam masa COVID ni. Cukai perkhidmatan juga dikecualikan ke atas hotel. Cukai perkhidmatan kalau kita check in hotel sekarang ni memang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Merujuk pada soalan yang kedua. Sebelum tu, daripada pengamatan Datuk tentang cukai jualan kereta tu, apakah pihak kastam melihat bahawa ada peningkatan dari segi permintaan pembelian kereta? Dari segi peningkatan kita tak dapat pastikan sebab efektif 1 Julai. Tapi dari segi bercakap market, memang ramai yang berhasrat nak membeli kereta because of nak merebut peluang 10%, pengecualian 10%. Okey. Kita sentuh soal yang kedua tadi tentang bebas cukai. Bebas cukai di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang ni memang telah diberikan taraf bebas cukai pada satu ketika dulu tahun 70-an. And then ditarik balik pada tahun 80-an. Minta maaf saya tak ingat tarikh sebenar ditarik balik. Dan kini Pulau Pinang berstatus sebagai, kalau istilah kastamnya dipanggil kawasan utama kastam lah. Maknanya subject to whatever tax or duty yang terlibat. Dari segi cadangan untuk mengembalikan Pulau Pinang sebagai pulau bebas cukai, saya tiada kapasiti lah untuk mengulas cadangan ini kerana ini adalah tertakluk kepada dasar kerajaan semasa. Tetapi untuk makluman penonton, pulau bebas cukai yang terbaru diisytiharkan ialah Pulau Pangkor. Efektif mulai 1 Januari yang lepas. So beramai-ramailah ke Pulau Pangkor untuk menikmati barang-barang bebas cukai di sana. Dan boleh saya pergi kepada soalan ketiga tadi. Sebelum tu kalau kita the argument yang dibangkitkan oleh Ridwan tu adalah sesuatu yang menarik bagi saya lah. Tapi walaupun ada bukan pihak kastam yang akan menentukan sama ada Pulau Pinang itu boleh diletakkan sebagai pulau bebas cukai. Tapi kalau kita bandingkan dengan Pulau Pangkor dan Pulau Pinang, barangkali in terms of turis yang datang ke Pulau Pinang itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pangkor. Jadi secara peribadi apakah Datuk merasakan bahawa isu ini perlu difikirkan secara serius oleh semua pihak sebenarnya? Saya bersetuju dengan pandangan saudara Syarkawi, di mana pulau bebas cukai ini adalah tarikan utama kepada pelancong. And then semua orang sedia maklum Pulau Pinang menerima jumlah pelancong yang sangat tinggi saban tahun. Dan mungkin saya akan kembali membincangkanlah dengan pihak-pihak yang lebih atas, terutamanya Minister of Finance mengenai cadangan daripada saudara Rizwan ni. Dan saya yakin ramai di antara public yang eager to know why ditarik balik kan. And then now kita nak bagi balik. Contohlah. So ini merupakan satu bentuk bisnes lah. Dalam bentuk bisnes yang memberi manfaat kepada negara. Kita tengok pulau bebas cukai yang sedia ada seperti Langkawi, Pulau Tioman dan juga Pulau Labuan, mereka menunjukkan pembangunan yang positif, kesan daripada polisi yang sedemikian. Tapi bila kita sebut COVID ni all over the world, bukan Malaysia saja, all over the world, pelancong duduk diam-diam, tak boleh masuk dan tak boleh keluar. So negara kita pun mengalami risiko yang sama, di mana industri hotel mengalami kesan yang sangat berat. Betul. Okey, yang soalan ketiga tadi ini pun menarik juga lah, sama ada dalam perancangan bahawa Jabatan Kastam di Raja Malaysia ini akan dikoperatkan. Okey, terima kasih saudara Syarkawi. 2 tahun yang lepas memang rancangan pengkoperatan ini telah difikirkan secara sangat serius. Tetapi nampaknya ada beberapa isu yang masih perlu dilihat secara lebih spesifik, yang terutamanya melibatkan dari segi perundangan dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan. Dan kita kena melihat apabila kita mengkorporatkan sesuatu jabatan, kita mesti mendapat ROI yang berbaloi lah orang kata. Should be yang baru ni much better than yang dulu. Dalam kajian awal tu ada beberapa perkara lah yang masih perlu di fine tune, dan insyaAllah saya tak dapat memberi kepastian lah sama ada diteruskan ataupun tidak, tetapi hasrat kerajaan untuk mengkorporatkan jabatan kastam ini belum ada
kata putus yang mengatakan tidak jadi dikoperatkan, cuma ditangguhkan buat sementara waktu. Okey, kita ambil dua soalan yang dibangkitkan tadi oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Ada satu lagi ni. Ada satu lagi. Cik Rizwan. Saya ingin mengulas tentang dadah yang dibangkitkan oleh saudara Rizwan, di mana saudara Rizwan bertanya adakah bertindan di antara polis dan juga Kastam. Yang sebenarnya kami complement each other. Custom dan juga polis membanteras dadah dengan menggunakan peruntukan akta yang sama, akta dadah berpaya. Kalau custom dapat, custom lah. Kalau polis dapat, polis lah. Dan ada yang kita sharing, bukan saja dengan polis, malah dengan agensi APMM, Rela, dan juga tentera laut sekalipun. Kita berkongsi untuk membanteras aktiviti ini. Masalah berlaku pertindahan, saya rasa tak berbangkit lah. Sebaliknya kita kerja sebagai satu pasukan. Satu pasukan. Abdullah Osman, Seremban Negeri Sembilan, ini pun satu soalan yang menarik jugalah. Dia bercakap tentang semasa COVID-19 ini memang kawalan ketat sempadan dilakukan, terutamanya sempadan Malaysia Thailand. Laluan tikus diberi perhatian yang cukup serius. Cuma dia ingin tahu selepas katanya lah kalaulah COVID-19 itu dah tak ada lagi, apakah kawalan yang ketat ini akan diteruskan ataupun macam mana? Dalam konteks ini saya tiada kapasiti penuh lah untuk menjawab soalan ini. Ini adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara. Ya, betul. Tetapi yang boleh saya sahkan bahawa semasa PKP ini memang kawalan sempadan sangat ketat, di mana semua laluan ditutup. Even bukan jalan tikus pun kita jaga. Highway di mana-mana saja, outlet, inlet, exit semua dijaga, dengan tujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya rebakan yang lebih dahsyat COVID-19 tu. Dan di masa yang sama kita membanteras aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ni lah. Sebab bila orang dah tidak boleh bekerja dan mereka mahu menyara, mahu mencari sumber, maka kegiatan smuggling adalah pilihan pada masa itu. Dan saya rasa kerajaan pasti akan meneruskan pemberian ganjaran yang mana ni, yang dibangkitkan kepada mereka yang memberi maklumat yang tepat. Memang kita memberi ganjaran dalam bentuk wang tunai kepada pemberi maklumat yang tepat, dan maklumat tersebut dirahsiakan, pemberi maklumat pun dirahsiakan. Bolehlah bekerjasama dengan kami dan gunakan telefon hotline kami ataupun pergi kepada Jabatan Kastam yang terhampir dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyalurkan maklumat tersebut. Dan pastikan apabila tuan-tuan dan puan-puan menyalurkan maklumat, hendaklah diri tuan-tuan didaftarkan sebagai pemberi maklumat. Ini bertujuan untuk memastikan pemberi maklumat tersebut adalah orang kata genuine, tulen, pemberi maklumat yang tulen. Jadi pemberi maklumat yang tulen, memberi maklumat yang tulen, mendapat satu kejayaan kes, insyaAllah kita akan pertimbangkan ganjaran. Saya tak boleh nak beritahulah berapa kuantum, sebab itu depends pada merit of the case. Okey, saya nak dapatkan pandangan Datuk jugalah. Ini pun satu isu yang dimainkan agak meluas di luar sana tu, tentang penyeludupan rokok haram ni lah. Walaupun pihak Kastam dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain menjalankan satu tindakan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tegas, tetapi kita lihat ianya rokok-rokok seludup ini masih dijual dengan begitu meluas sekali, terutamanya di kedai-kedai yang tak nak kata tauke ataupun dijalankan di oleh outlet, even di supermarket. Jadi apakah pihak Kastam tidak menyedari tentang perkara ini? Ya, sebenarnya pihak Kastam memang memberi tumpuan khas kepada penyeludupan rokok dan minuman keras ni, kerana dia melibatkan kilang hasil yang besar, cukainya tinggi. Kalau melihat kepada statistik yang saya ada pada hari ini, sehingga ke hari ini kita telah berjaya merampas sebanyak 367 juta batang rokok. Banyak tu. Banyak. Nilainya 29 juta. Cukainya 271 juta. That means kita telah berjaya menutup ketirisan hasil sebanyak 271 juta. Jadi daripada data ni kita dapat membuat satu kesimpulan awal.
walaupun adanya MCO, walaupun adanya PKP, aktiviti penyeludupan ini tetap berjalan. Kita pernah merampas sebanyak 40 kontena 40 footer di sebuah negeri pada satu kes. 40 kontena. Bayangkan kalau 40 kontena berapa juta batang di situ. Dan bayangkan kehilangan hasil kerajaan kalau kita tidak bantras merampas rokok yang sebanyak itu. Sebab dalam satu kajian yang dibuat oleh satu agensi bebas, mereka mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 58%, 58 ke 60% daripada rokok-rokok yang berada di pasaran ini adalah rokok yang tidak sah. Rokok yang tidak bayar cukai, yang tidak ada permit, yang tidak ada tax stamp dan sebagainya. Kalau secara andaian biasa, setiap 10 kotak yang dijual, 6 kotak tak sah. 4 kotak je yang sah. Maknanya kerajaan dapat hasil daripada 4 kotak tu saja. So memang keadaan itu sangat mengecewakan lah. Tapi kami tidak berputus asa. Dan saya dipahamkan agensi-agensi lain seperti IPMM, polis dan itu memang giat membantras aktiviti ini. Masing-masing pun memperoleh kes-kes yang besar. Sama ada di darat, di laut, di lapangan terbang, di pelabuhan, kita tetap. Dan di outlet juga kita serbu. Macam saudara Syakawi kata, kedai-kedai, di belakang rumah, di taman-taman perumahan. Simpan di rumah persendirian pun ramai. Sebab apa orang kata, kalau simpan di rumah persendirian ni kurang mencurigakan pihak pengurusan. Tapi kita dapat informasi, kita buat serbuan dan kita tangkap. Kalaulah katanya saya yang memberi informasi tersebut, apakah saya akan diberi ganjaran? Ya, insyaAllah akan diberi ganjaran. Besar kes, besarlah ganjaran. Okey, satu lagi persoalan juga tentang rokok seludup ni dah, sebelum kita tukar ke topik lain tu ya. Kenapa, apa kesukaran sebenarnya yang dihadapi oleh pihak custom sendiri dalam usaha untuk membentras kegiatan ini tu? Saya tidak melihat ianya sebagai satu kesukaran, tetapi saya melihat ianya sebagai satu cabaran. Dengan kita ada dari segi penguasaan, pegang-pegang penguasaan, strength kita tak besar. Kita ada lebih kurang 4,000 saja. Kalau kita nak nisbahkan dengan jajaran pantai, itu semua orang kata sempadan-sempadan laut yang berpotensi untuk semaga rokok. Jajaran pantai kita lebih kurang 3,500 km. Kalau kita susun seorang 1 km, 3,500 orang kena ada kat tepi pantai. Itu secara orang kata secara logik lah. Tapi kita juga membuat pembantrasan dari segi fraud ataupun dari segi documentation, terutamanya pengelakan cukai. And then orang kata creative account, memasukkan akaun dan sebagainya. Itu pun kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan cukai dibayar dengan tepat. Kalau berlaku kekurangan, kita akan kutip balik. Ketidaksahan itu kita mesti tampung. Di situ pun quite big number juga. Kita biasanya berjaya kutip satu tahun at least 2 bilion. Dari segi kerja-kerja yang dilakukan oleh bahagian bantuan, yang dilakukan oleh juruaudit jawatan. 2 bilion. Okey, satu lagi isu juga yang saya nak dapat pandangan Datuk. Ini pun berlaku beberapa bulan yang lalu lah, yang menjadi isu yang agak besar juga, tentang ada negara-negara yang membawa masuk sampah-sampah ke negara kita. Apakah itu juga di bawah tugas dan tanggungjawab custom sebenarnya untuk menyekat perlakuan itu? Pastinya memang custom adalah satu agensi yang terlibat dengan kawalan ke atas membawa masuk sampah-sampah tersebut ataupun disebut sebagai scrap. Ya, sebenarnya scrap ni boleh dibawa masuk, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan dikenakan permit dan kadar cukai yang tertentu. Yang menjadi masalahnya, mereka declare sebagai scrap, tetapi barang yang dibawa itu bukannya scrap, memang sampah. So kalau dalam konteks custom membawa masuk scrap, tujuannya ialah untuk menghilang semula scrap tersebut kepada satu produk baru. Bukannya hantar sampah untuk dibuang di Malaysia. So yang ini memang kita banyak, terutamanya pada tahun 2019 kita menyita beratus kontena, terutamanya di Pelabuhan Kelang dan juga di Pelabuhan Pulau Pinang. Tahun ini pun masih aktiviti masih berlaku. Masih berlaku. Modus operandi mereka sama ada declare sebagai scrap, tapi yang masuk tu sampah ataupun fly overnight. Dia bawa masuk, lepas tu hantar ke negara lain. Tak ada, dia seolah-olah kidnap that particular container.
bawa lari. Itu itu dua kaedah yang popular lah. And then memasukkan dokumen. Sebab kalau saudara Syarkawi meninjau secara orang kata hakikatnya, secara hakikinya ke pelabuhan-pelabuhan, bila kita tengok stacking kontainer, beratus-ratus kontainer tu, memang sukar kita nak kena pasti which and which. Jadi kita kena terpaksa membuat penilaian risiko melalui sistem. Jadi kita tengok kepada manifest, kita tengok pada bill of lading, kita tengok kepada importer. Kadang-kadang tu syarikat yang tak logik import scrap, itu dah trigger kita punya awareness. So kita akan buat penyiasatan lanjut. Kalau contohnya syarikat membuat cermin, mengimport scrap, nak buat apa kan? Syarikat membuat pakaian contohnya, mengimport scrap, takkan nak buat baju lah. Takkan nak buat baju. Jadi dia trigger. Bila dia trigger tu, kita akan go to deep, and then kita bekerjasama dengan kita punya international agency yang kita anggoti, iaitu World Customs Organization. Di situ kita boleh memajukan apa maklumat yang kita nak, dan mereka akan, dia bukannya bagi maklumat sangat, tapi dia memberi particulars ataupun sifat-sifat scrap. Katalah kita suspek scrap ni daripada negara A, tak boleh sebut nama negara. Sifat-sifat negara A ni macam mana, gini. Dia akan bagi partikular dia. Kita tengok barang tak match, ini mesti ditipu, bukan daripada A, should be from D, E, F. So scrap ni apabila dirampas, apa yang dilakukan tu? Apakah dihantar semula ke negara asal? Most of them kita dah ada satu understanding dengan negara yang terlibat lah, di peringkat kerajaan, di mana kita menghantar balik, dan jika kita gagal menghantar balik, kita akan buat pelupusan, dan pelupusan ni very costly, sebab dia melibatkan pencemaran alam. Jadi kita terpaksa membuat pelupusan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Alam Sekitar. Kita tak nak bumi kita dipenuhi dengan scrap daripada negara luar. Kita jadi dumping ground. Satu lagi perkara juga yang nak dikongsi sama dengan Datuk. Ini pun selalu juga diperkatakan secara peribadi itu, sebagai Ketua Pengarah Kastam Malaysia, banyak orang bercakap tentang equipment yang digunakan oleh Kastam sendiri. Kadang-kadang mungkin ada equipment yang digunakan ataupun peralatan yang digunakan sudah out of date dan sebagainya, dan gagal untuk mengesan sekiranya ada penyelundupan dilakukan. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa masanya sudah sampai di mana the new equipment with latest equipment yang bersesuaian dengan perkembangan semasa harus juga diperoleh oleh pihak Kastam Malaysia? Terima kasih saudara Syarkawi. Pastinya begitu, sebab equipment ni dia jangka hayat dia tak lama, the most 10 tahun. Contoh mesin scanner. Mesin scanner adalah satu tool ataupun equipment yang sangat penting dalam kita mengesan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ni di pintu-pintu masuk sempadan. So sekarang kerajaan telah pun meluluskan pembelian mesin scanner yang baru. Kita dah mula deliver mulai bulan Ogos ini, di mana kita dapat 30 buah scanner yang baru yang dalam bentuk heavy duty untuk kargo. Di samping itu scanner untuk luggage, kita akan gantikan yang lama dengan yang baru, dan insyaAllah teknologinya lebih baik daripada yang dahulu lah. Dan ini memakan belanja yang besar sebenarnya. Bukan setakat mesin scanner saja, kita juga sedang membuat perolehan alat-alat bantuan operasi yang penting, seperti body camera, di mana untuk mengelakkan daripada tomahan awam ke atas penguat kuasa dan juga mereka yang bertugas di front line dari melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. So kita rekod, kita tengok, ini dah diamalkan lama oleh negara-negara maju. So insyaAllah bekalan ini akan dibuat dalam tahun ini. Dan juga selain daripada itu, kita juga meningkatkan sistem teknologi kita lah, dari segi IT dan sebagainya, di mana kita akan mengupgradekan whatever sistem yang ada sekarang, kerana sistem yang ada ni dah orang kata perlu dipertingkatkan, sebab mereka yang di sebelah sana tu sentiasa enhance kepakaran mereka untuk orang kata mengelirukan pihak
penguatkuasa. Dan dalam masa yang sama, kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang mempunyai equipment tersebut. Contohnya dengan Polis Radio Malaysia yang kita kerap pinjam backscatter untuk mengesan dagangan dadah. So backscatter pun kita dalam proses perolehan. Okey. Saya suka bila Tok sentuh menggunakan istilah to upgrade the system. Tetapi to upgrade the system juga harus diselaras dan diselarikan juga dengan to upgrade the, kebolehan pegawai-pegawai kaki tangan custom itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak custom Malaysia dalam usaha untuk mendedahkan kaki tangan custom Malaysia itu kepada senario semasa yang lebih challenging sekarang itu? Dari segi itu saya melihat sebahagian besar daripada anggota custom pada hari ini terdiri daripada golongan yang umur 40 tahun ke bawah. So mereka ni memang telah terdedah kepada pengetahuan yang demikian. Orang kata generasi Y. Generasi Y. So mereka sangat senang bekerja dengan sistem. Terutamanya kalau full system without paper. Contohnya kita punya sistem yang terdahulu ni iaitu Gentex. Memang full system daripada first entry sampailah ke peringkat DG menggunakan sistem. Tak ada paper. Tapi costly lah. So yang ini kita dari segi trading memang kita buat latihan secara berjadual, secara berkala. Tetapi saya melihatlah dari segi kepakaran mereka ni, Gen Y ni, mereka dilahirkan dalam era yang begitu, memang mereka ni cepat pandai. Cepat pandai. Cepat tahu, and then mereka boleh berurusan dengan ini saja, dengan smartphone saja. So saya berterima kasihlah pada anggota-anggota jabatan kami yang sentiasa mengejar kemajuan teknologi supaya mereka dapat bersaing dengan orang kata whatever ancaman daripada luar. Okey Tok, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi satu dua persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tamu kita, iaitu Datuk Abdul Latif Abdul Kadir yang merupakan Ketua Pengarah Custom Malaysia. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita hampir-hampir berada di penghujung sebenarnya. Baiklah Tok, ini pun isu yang ialah menarik jugalah kita sembang-sembang tadi tentang apa yang harus dilakukan oleh publik ataupun orang ramai ataupun rakyat Malaysia sendiri, kerana kita faham bahawa compliance rate di kalangan publik itu tidak begitu seperti apa yang diharapkan. Jadi nasihat dan juga pandangan Datuk dalam persoalan ini Tok. Terima kasih Saudara Syakawi. Seperti mana yang orang awam ataupun publik sedia maklum, kita telah memperkenalkan sistem percukaian GST pada tahun 2015. Dan sistem percukaian GST ini ditamatkan pada tahun 2018. Dan sekarang kita melalui sistem percukaian yang dinamakan SST, Sale and Service Tax. Dengan kata lainnya, SST ini pernah dilaksanakan pada tahun 80-an. So untuk memudahkan kita mengenalinya, kita namakan SST 2.0 yang sekarang, yang dulu 1.0. Tujuan kerajaan memperkenalkan rejim cukai yang baru, struktur cukai yang baru. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan sistem percukaian dan juga cukai dapat dipungut dengan cekap. Bila sistem kita diubah, bila polisi cukai diubah, kita berharap kepada publik supaya mengikuti perubahan ini dan mematuhi perubahan-perubahan ini menjadi pembayar cukai yang setia. Jadi orang kata compliance rate ataupun kadar pematuhan mesti berada pada tahap yang kita harapkan, sekurang-kurang 80%. Tetapi dalam kajian rambang kita lah, tahap pematuhan kita ni kita ada masalah sikit. So kita telah membuat orang kata pendidikan kepada orang awam melalui seminar, melalui
kursus-kursus tertentu melalui media dan sebagainya, bayar cukai dan sebagainya. Kita telah masukkan semua pengetahuan ataupun guideline SOP di dalam portal kita. Jadi rakyat boleh tengok secara jelas dan secara telus bagaimana nak bayar cukai, berapa kadar dia, bila masa bayar cukai, apa faedah dia. Jadi kalau semua orang patuh seperti di negara-negara maju, kadang-kadang saya cukup dengki tengok negara-negara maju di mana mereka sangat patuh bayar cukai. Itulah harapan kami di Malaysia, supaya rakyat memahami bahawa cukai itu akan datang kembali kepada mereka. Datang kembali kepada mereka. Sebab kalau tuan-tuan dan puan lihat sekarang, kerajaan melancarkan bermacam-macam pakej rangsangan ekonomi sempena dengan COVID-19 ni, dengan rangsangan prihatinnya, dengan penjananya, dengan laksananya. Itu memerlukan sejumlah peruntukan kewangan yang tinggi. Perdana Menteri cukup prihatin dengan perkara ni. Jadi kalau kita punya sistem percukaian walaupun bagus, tetapi kalau compliance rate rendah, kita tidak akan dapat mencapai target. Kenapa ini berlaku sebenarnya, Datuk? Sedangkan kita pernah dulu diperkenalkan dengan SST sebelum GST diperkenalkan, dan sekarang ini kembali semula kepada SST. Apakah peralihan sistem percukaian itu yang memberi impak ataupun kesan kepada compliance rate yang begitu rendah? Kajian secara ilmiah tidak ada lah untuk melihat compliance rate rendah dan tinggi. Tetapi mungkinlah orang kita ni belum cukup educate lagi tentang kepentingan membayar cukai, kesedaran membayar cukai. Dia maybe kata-kata orang berpendapat, buat apa nak bagi duit kerajaan. Tapi bila adanya skim prihatin dan sebagainya, duit daripada situlah. So yang kita harapkan rakyat memahami keadaan ini. Sebab bukan semua rakyat yang kena cukai pun. Mengikut, tengoklah B40, M40, dia ada stage tahap-tahap mereka. Jadi yang seharusnya comply, terutamanya di kalangan bisnes kan. Sebab golongan ini memang tinggi kadar bayarannya. Dan kalau mereka ini sentiasa patuh dan membayar cukai dengan tepat, insyaAllah kita akan dapat better revenue. Kalau sekarang kita target lebih kurang 40 bilion, mungkin kita boleh double up 80 bilion. Bila Datuk sentuh tentang business sektor ini pun sesuatu yang menarik juga. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kita tahu antara kumpulan yang paling banyak terjejas adalah kumpulan yang terlibat dalam bisnes lah. Tak kira lah apa bisnes yang mereka lakukan. Jadi ianya menerima tekanan yang cukup hebat sebenarnya. Apakah bagi pihak custom sendiri mungkin akan bersifat lebih fleksibel bila bercakap tentang cukai terhadap golongan ini tu disebabkan oleh pandemik COVID-19? Pastinya kita fleksibel. Kita educate mereka, kita bimbing mereka untuk membayar cukai mengikut kemampuan mereka. Dan kerajaan pun telah mengumumkan beberapa dasar pengecualian cukai ke atas, seperti yang saya katakan tadi, ke atas cukai jualan kenderaan. Banyak tu kerajaan akan terhilang. Terhilang. Begitu juga dengan cukai perkhidmatan untuk industri perhotelan. Banyak. So apabila kerajaan memberi fasilitasi yang sedemikian rupa, bermaknanya kerajaan bersedia berkorban untuk kepentingan rakyat, bersedia berkorban untuk rakyat, dan seharusnya lah pengorbanan ini dihargai oleh rakyat untuk memberi balik kepada kerajaan. Sebab pengecualian ini saya pasti tidak akan berpanjangan. Ini untuk, seperti mana saudara Syagawi kata, untuk mengatasi masalah mereka dalam bidang bisnes yang sangat terkesan dengan COVID-19 ni. Dan kita pun jangka dalam tempoh 2020 ni nampaknya muram lah, nampaknya. Tapi dengan ransangan-ransangan yang kerajaan bagi, at least ekonomi kita masih boleh bergerak, generate the ekonomi. Sebab ekonomi ni dia cycle. Bila ekonomi bergerak, ada pembayar cukai. Bila ada pembayar cukai, ada orang yang mampu berbelanja, orang mampu belanja akan bayar cukai. Jadi ekonomi itu akan kompleks, insyaAllah.
Okey, kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk masa bergerak begitu pantas sebenarnya. Tadi pun Datuk sentuh tentang muram lah. Jadi dari segi target kutipan yang diinginkan oleh ataupun diletakkan oleh pihak Kastam Malaysia itu, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini mungkin pihak Kastam juga akan menghadapi satu situasi yang agak suram sebenarnya. Tapi harapan dan juga seruan Datuk lah kepada rakyat Malaysia dan juga kepada kaki tangan Kastam Malaysia sendiri. Silakan. Kita tidak mudah patah semangat lah. Perjuangan tetap diteruskan. Saya suka tu. Tanggungjawab kami memungut cukai dengan tepat. Kita tak mau lebih dan kita tak mau kurang. Kita nak yang tepat. Kita akan berusaha juga untuk mencapai target tersebut dengan kita menukar kita punya hala cara, menukar kita punya modus operandi, menukar kita punya model kita. Kalau bisnes model sentiasa menukar model bisnes, why not kita tukar model cara kita bekerja? Kalau kita duduk stagnan cara bekerja cara A daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, sure kita tak boleh compete dengan keadaan sekarang. So ilmu pengetahuan dan juga perasaan tanggungjawab, sayangkan negara, sayangkan rakyat, itu sangat penting. Kalau saya yakinlah kalau kita tak capai pun tak banyak, tak lebih daripada 15%, saya yakin. Tapi kalau mengikut trend trend before COVID, memang kita shoot, memang kita melepasi daripada kutipan-kutipan kita pada tahun 2019 dan 2018. Bermakna ekonomi kita berada dalam situasi yang baik, foundation kita sangat baik. Cuma how we want to generate, itu yang MOF telah melancarkan beberapa plan pemulihan. Sekarang memang fasa pemulihan. InsyaAllah kalau everybody mempunyai kesadaran yang tinggi, saya rasa plan pemulihan ini akan dapat capai target seperti mana yang diharapkan oleh kerajaan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Abdul Latif Abdul Kadir. Banyak juga yang saya perolehi sebenarnya ilmu daripada Datuk, dan saya berterima kasih lah kerana saya cukup selesa sebenarnya setiap kali dapat bersama bersama dengan Datuk di ruang bicara ini, dan tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, seperti apa yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.